الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين والحكمة وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباق والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم خير يا كريم. بكورة الأماني للشيخنا العليم العلامة الشيخ إسماعيل بن عبد القادر الفطاني نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan perkara yang wajib itu khabar ialah amat banyak. Banyak dah tu ni. Sambungnya hak minggu lepasnya nak masuk adalah tujuan musannif tuliskan syarah bagi matan bakurah ni. Nak cara mengenai ilmu usuluddin. Lalu dia kata perkara hak wajib ni. Wajib yani wajib pada syarak, mana yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala kalau kita buat dia, taat ke dia, dan dijanji seksa api neraka akhirat kelak kalau kita tinggal daripada buat dia. Perkara tu amat banyak dia kata. Mana duk cara amat banyak tu? Tokai banyak siapa ni pini jah kitabnya. Kata banyak. Dibicarakan dia dia amat banyak tu. Dah ni dibicarakan dia amat banyak tu di dalam pada yang di dalam ilmu syarak, di dalam kitab-kitab fiqh lah. Dalam kitab-kitab fiqh cara banyak. Ada 4 jilid, 5 jilid, 7 jilid. Tu tanda banyak dah tu ni. Jadi setengah daripada amat banyak tu. Ni panggil khabar muqaddam dia panggil. Setengah daripada amat banyak tu. Ertinya ni nak tafsirnya setengah daripadanya tu. Tak nak domain apa lah. Buat dia syarah dah domainnya tu. Setengah daripadanya, gapo daripadanya tu? Artinya daripada perkara yang dituntut akan sebagai tuntut wujud itu. Bahawa mengiktiqad, ni panggil mubtada muakhar. Mengiktiqad. Bahawa mengiktiqad oleh tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang diberati pada kita ni lah. Diberati dengan hukum syarak. Kerana hukum syarak tu ma fihi kulfah. Dah ni. Ma fihi kulfatun.
benda ada pada dia tu berat. Maka kita hidup fikir benda berat ni dia panggil mukallaf. Dalam banyak-banyak perkara hak wajib itu apa biasanya mu'tiqad pergi kejak mah dalam perut oleh tiap-tiap mukallaf dengan hati. Tu i'tiqad mana pergi kejak mana dengan hati. I'tiqad tu dengan hati. Arti i'tiqad dengan hati ni membenar dan mengaku dengan dia dengan hati akan tiap-tiap satu daripada tambatan-tambatan iman. Jadi hak paling banyak perkara hak wajib ni. Jadi setengah daripada hak wajib tu kena pegang kejak dalam hati kita. Apa pegang kejak ni? Dia tafsir pegang kejak ni lagu mana? Artinya membenar. Dan tak pada dengan benar dan mengaku nak pula. Membenar makna tasdiqu fil qalbi. Dia ni. Dan mengaku makna iza'an. Kena iza'an lah pula. Tak pada dengan tasdiq kena iza'an pula. Tu. Membenar dan mengaku. Benar mengaku. Ni dia panggil atas tafsir ni. Dia ni. Benar nak benar orang panggil dia benar mengaku. Dan benar mengaku. Tapi tak lazim daripada tahu tu dia apa dia benar. Tak lazim. Dah ni. Tapi nak kena benar tu mesti mari daripada tahu. Nak boleh hadir kita benar nak mengaku tu kena tahu dulu. Tapi tak lazim daripada tahu tu kita akan benar. Tu. Dah ni. Kalau kita kata pok-pok kafir tu dia kena Nabi. Pok Yahudi, pok Nasrani tu dia kena Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dah ni. Dia mau kena Nabi, tahu Nabi tu Nabi. Dengan alamatnya, dengan tandanya, giat-giat dah Nabi-Nabi dulu ayat. Tapi tak berimeh, tak mengaku, tak benar. Jadi tak lazim weh. Daripada tahu tu ialah mengaku. Tapi nak mari mengaku, nak mari benar ni, mari daripada tahu. Dia tak akan jadi benar dengan mengaku ni dengan tak tahu, tak jadi. Tak ngaji, tak ada tahu. Tapi mengaku ya, benar dia, tak jadi tu. Dia nak boleh jadi dia mengaku dia benar tu, mari daripada tahu. Tapi tak lazim. Tidak kata lazim daripada tahu gak mesti benar lah. Ada belana-lana orang tahu dah tu ni, poel kafir, hafal Quran, hafal hadis tapi tak berimeh, tak mengaku, tak benar. Tu. Tapi nak boleh kata benar, nak boleh mari kata benar mengaku ni, mari daripada tahu. Tahu dulu. Dia tak akan jadi benar tanpa tahu, tanpa ilmu. Tu. Artinya membenar, tasdik maknanya benar dalam hati dan mengaku makna iza'an. Dan ni. Dengan dia dengan hati akan tiap-tiap satu seko-seko maknanya sekara daripada tambatan iman. Tu. Daripada tambatan iman. Ni mari apa yang lepas kita ayat dah ni. Dah ni. Tambatan iman. Apa? Daripada min itlaqil muta'allaq ilal muta'alliq. Gitu. Apa? Maknanya tambatan ia tangga bagi iman. Dah ni. Tangga bagi iman. Mana iman tu nak boleh jadi dia tu kejap mesti kena ada tambah weh. Seolah-olahnya iman ni po menatai dia. Dah ni, po lembu kalau tak tambah nyalari. Lagu tu iman pun. Iman kalau tak tambah nyalari iman. Tu sabit apa? Kena mengaji fardu ain, mengaji usuluddin ni. Buat apa? Nak kita tambah iman tu. Iman tu ada dah, percaya dah kepada Allah tu. Allah Tuhan ya. Tapi nak lekat sengerti percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada segala rusul dan ni. Kepada segala kita hari kiamat ke apa? Kena tambah. Baru iman tak lari tu sabit tu. Tambah tak iman min itlaqil muta'allaq ilal muta'alliq dia panggil. Apa? Tambah tak ia jadi tangga kepada iman. Tu.
Maknanya apabila email tu ditambah, kejap. Inayah daripada kejap. Kalau tak tambah email, boleh jadi terkecoh lagi, jadi murtad, ridah dah ni. La iyadzabillahi min zalik. Tu. Jadi wajib ngaji, nak pergi tambah email kita ni. Nak pergi tambah. Dia tambah kemah-kemah. Kadang-kadang tak rasa, kemah dah tapi tak rasa. Ada ni. Kemah dah. Baik buruk qada qadar ni daripada Allah, tapi kena hak buruk nyam nyopoh ni nyam hantar mesej kata mak usah balik rumah nak marah ni tahu dah lapar hak tu hebui dinyeh hak tu hebui tu tapi waktu email tu tak rasa tak zauk bagi bit tu nak mengaji ilmu tasawuf pula ilmu tasawuf nak jadi rasa manis email tu halawatil email tu sabit Nabi kata al-imanu yazidu wa yanqus. Bermula email tu bertambah dan berkurang. Email mana hok tambah kurang ni? Email hok pesen zuk tu. Dah ni bertambah dengan amal taat, berkurang dengan buat maksiat. Tu sabit tu hok jadi kurang bertambah tu bukan iman i'tiqadi, iman zauqi. Iman zauq dah ni. Iman pesen rasa tu kan. Rasa apa kita tak rasa nak rasa manis mana email. Tak rasa nak manis mana email. Dalilnya baca Quran. Tak berasa nak nitih air mata. Tak kalau baca Pak Azhar. Sedap di lagu je. Kalau dengar qasidah program Allah di lagu je. Dipoh orang je. Lepas tu je. Makna. Tak reti Skype pun. Sekarang habuk tak reti pun. Tu orang panggil tak rasa manis. Dia jauh dah weh. Jauh boleh. Jalan yang kita dalam agama ni. Makna kita ni baru mubtadik baru. Baru kanak-kanak ya. Baru kanak-kanak. Habib Imam Ghazali kata apa? Orang yang tidak jalani ilmu tarekat sufiyah ni. Nisbah dia walau dia ulama besar sekalipun budak-budak dalam agama. Dah tunggu. Dah ni. Sabit apa? Imam Ghazali kata talabus syekh fit tariqah wasil ila Allah wajib 'alal murid walau kana min akbaril ulama. Tuntut tok guru dalam menjalani hati kepada Allah ni wajib atas tiap-tiap orang kehendak, walaupun orang itu sebesar-besar ulama kali. Walau dia besar ulama, kara tafsir, kara hadis, tapi hati tak rasa manis, tak rasa zuk, tak rasa wijadan. Ya budak lagi katanya Imam Ghazali. Ya budak lagi. Apa tak kita tidak ulama ni? Ni. Apa tak kita tidak ulama ni? Lah budak-budak benar lagi lah. Gitu. Boleh. Jadi wajib kita i'tiqad kemah-keming dalam hati kita. I'tiqad belah mana? Benar apa mengaku. Nak mari benar mengaku mesti mari daripada tahu. Tak jadi amal tanpa ilmu ni. Dah ni. Mana benar mengaku tu ialah amal. Tak jadi amal tanpa ada ilmu. Mesti kena ada ilmu. Pas bila kita tahu, kita tak i'tiqad, tak benar. Tu bahaya tu. Katanya Imam Ibn Ruslan ni. Wa alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu 'abadil wasan. Mana-mana orang alim, dia tahu, dia mengaji sifat dua puluh, ngaji dan ni Tuhan mu kalau apa balah ni. Tapi tak benar weh. Tak benar, tak ngaku dalam hati. Atau aku bukan setakat tak benar, bahkan orang lain hak salah tu dia benar nak pula. Tu bahaya tu. Mu'adzabun min qablu 'abadil wasan, dia azab oleh Allah Taala di akhirat pula, belum daripada kafir semua berhala lagi. Na'udzubillah min zalik. Takut kita masuk dalam jumlah tu. Dan bila kita mengaji ingat kita benar dulu. Ngaji so tambah teh, so kita tambah. Ngaji tambah teh mengenai Allah Taala ni ada. Tambah Allah Taala ni mesti ada. Lepas tu tak ada dia ada. Tambah pula dua lagi. Dalilnya tambah pula dengan dalil. Kemah kejap pula dengan dalil. Jadi iman ni nak jadi teguh, nak jadi kejap, kena ada tambatan. Sabit dia kata tambatan iman. Artinya tambatan iman tu perkara-perkara yang apabila mengerti, nak boleh hati-hati tu kena mari daripada tahu dulu. Macam ni. Apabila dia reti, bila dia mengaji, pas dia reti, apabila mengerti seseorang akan perkara,
dan mengaku hati. Tak pandai dengan tahu saja, reti saja boleh hurai korang. Hati tak ada kejap. Hati tak ada pacok. Tak jadi. Mengerti dan mengaku pula. Pacok pula lah hati. Benar pula. Dah ni. Mengaku hati dengan dia, dengan perkara-perkara tu. Nescaya. Jawab apabila kejap imannya, iman seorang tu tambah tak iman. Bila kita belajar sesekara, bila kita reti, kita mengaku pula, kita kejap pula, kita pacuk nak pula dalam hati kita. Jadi iman kita tu kejap, dia kata. Jadi nak iman kejap, kena ngaji ilmu usuluddin, kena ngaji ilmu tauhid, kena ngaji ilmu sifat 20 ni. Lagu tu. Tak dapat tidak. Nak ngaji. Dia mau kata mengaji tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat tu lagu mana? Dah ni. Banyak soalan dalam Facebook ni. Tak cakap nak jawab dengan tai. Mula-mula kena buat lagu ni pula dah ni. Habis soalan lah tu. Kita buat sesi soal jawab secara video. Mudah. Apa boh tanya? Saya pun ustaz boh. Tak cakap. Tak cakap nak tai dah. Tai ni makai apa? Makai penat dekat tangan. Nak naik dah kita ayat dah tu pas tarik pula. Pas lagu mana weh? Dia mau tanya ngaji uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ada. Bukan akidah Wahabi ke tu? Bukan. Bukan. Jangan jadi melampau tak terlalu gitu. Ni. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat min ahli sunnah wal jamaah juga. Daripada 1000 ngaji kita juga ahli sunnah. Tapi bukan kelas kanak-kanak dah. Lagu tu nak jawab. Bukan kelas kanak-kanak. Kira asma wa sifat. Jamuk ke tu. Ni. Asma wa sifat. Nama-nama segala sifat. Setara 20 dia pun deh. Tu tak cakap mengaji nak boleh henti. Kalau asma wa sifat, segala nama, segala sifat. Segala nama, segala dah sebut segala ni banyak dah weh. Ni. Dah sebut segala ni tidak sikit. Cakap nak mengaji. Orang kapur. 20 bila pun tak habis. Pahala 99. Lagu tu benarlah ilmu tu ilmu betul. Cuma diambil oleh kajian Saudi Wahabi ni untuk mengkafirkan orang-orang ahli sufi yang tawassul, yang ambil berkat dengan wali-waliullah. Ada ni. Dia kata tak pada tauhid rububiyah. Kena ada tauhid uluhiyah. Kalau kau dah tauhid rububiyah, hak tu orang kafir pun ada orang kata. Tu bukan hak kita. Ada pun kita uluhiyah baik, rububiyah baik. Tauhid ulul ya. Allah Taala laku. Dah ni. Tu. Ada pun orang kafir bukan tauhid. Dia kata dah la yakulunallah, tapi bukan dalil tu jadi dilalah menunjuk di atas dia tak ada tauhid bukan. Apa makna tauhid? Dah ni. Ja'al syai' wahid, menjadi suatu tu sah. Orang kafir jadi sah. Dak, dia musyrik. Ada ni. Dia musyrik, dia memperbanyakkan Tuhan, memperbelaikan Tuhan hak dia sembah tu. Ataupun dia ni mulhid, pakat tak ada Tuhan dulu. Tapi kita mengaji ilmu usuluddin ni, nak keluar dua, nak jadi musyrik, jangan mulhid. Ni. Musyrik mana banyak Tuhan. Itu Tuhan. Ni. Dia dekat yang memberi mudarat kepada Tuhan, yang memberi mudarat kepada manusia, memanfaat kepada manusia. Tuhan pun wiratik misalnya. Tu musyrik. Ataupun mulhid, jadi tak ada Tuhan weh. Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan ada kaki, jalan tu pergi mari dah ni. Tuhan apa tu? Tu makhluk tu. Jadi mulhid orang tu. Jadi ngaji usuluddin ni nak jadi tauhid, jangan jadi musyrik, jangan jadi mulhid. Tu kau tu. Sabit mengaji tauhid uluhiyah rububiyah. Kalau kena tak apa. Kalau kena tak apa. Muka tauhid kita juga tu. Cuma peringkat tinggi, peringkat orang bahar dalam ada ni. Makna asma wa sifat. Mana nama Allah Taala kha pada lafaz, kha apa pada lafaz, kha pada makna gapo semua sekali. Banyak bahasa dia. Ngaji hot lembek lotek weh. Tu ni. Lembek lotek. Pada ngaji sifat 20 ni pun padat dah kau kapur. Apa kita ni pun padat dah. Pahala kita nak ngaji uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Tak apa. Kan hagi. Kita tidak sifat 20.
Jangan jadi melampau setengah orang kata tauhid uluhiyah rububiyah asma sifat ni tauhid wahabi. Wahabi tak ada tauhid. Bila wahabi tauhid? Wahabi hidup sedang di atas arah tauhid apa itu?
Jadi sikit sangat je, salah dengar sikit je, tu arak dah tu, menyebabkan salah hukum tubik. Tu nak bahaya. Sabit Nabi ulai 2-3 kali. Tu setara sahabat Nabi kulluhum udul. Apa tak lagi kita? Kita hok tidak ada syarat gapo ni. Dengar Syekh ayat lagu tu sekali, sak pakar dah. Ya tak apa weh. Undi orang kafir jadi wakil ayat apa? Apa tadi tu ada sifat apa? Yolah ke Syekh ayat gitu. Mu tanya Syekh tu soalan tu kena ke? Apa mu tanya tu Syekh tak payah dah soalan mu. Mu tanya Syekh tu Syekh amat kau soalan mu lagu ni dia jawab lagu lain. Faham dah payah kata boleh weh. Mu ayat kau lalu dah. Tu bahaya. Tu sabit tu dengar Syekh harap ngajar tak apa, boleh pahala. Tapi kefahaman kita hak jelas, boleh kita nak sapa kau weh. Hak tak jelas, jangan lagi. Boleh tentu lagi, tanya balik. Minta Syekh ulah du jola kau Syekh nak buat lagu ni. Setara Abdullah bin Umar tu salah dengar. Dia kata, dia dengar bibuka bibuka ahli alaih. Sabit tu deru habis bawa jangan menangis atas kubur kenapa? Azab kubur kena atas ahli kubur tu kenapa? Nangis ahli kubur. Nangis ahli keluarga si mati tu. Padahal si tak Aisyah kata bukan. Dia azab tu hadzal rajulun yu'adzab, ni laki-laki ni dia azab. Wayabkuna bila Rasulullah kata laki-laki ni dia azab oleh Allah Taala, lalu menangislah ahli keluarga si mati tu. Dalil yang Siti Aisyah kata la taziru waziratun wizra ukhra, tu dalil nak dia. Dia tak terima Abdullah, riwayat daripada Abdullah bin Umar tu kana wala taziru waziratun wizra ukhra. Kerana dosa orang lain ni tidak dapat menanggung oleh dosa orang lain ni tak dapat menanggung dosa orang lain. Tu sabit itulah Siti Aisyah tak pakai riwayat hadis daripada Abdullah bin Umar, hadis tadi tu. Tu kenapa? Kerana Siti Aisyah kata Abdullah bin Umar salah dengar tu. Bukan bibukai ahli alaih, tapi wa bukai ahlu kerana menangis, bukan kerana menangis. Bila Rasulullah kata laki-laki ni diazab oleh Allah, lalu menangislah ahli keluarga si mati tadi. Tu sebenar. Salah dengar sikit. Ghalat, salah dengar sikit je. Ghalat selalu, salah selalu dari kefahaman seseorang itu. Sebab itu orang panggil isnadur riwayah tu penting dalam pengajian. Tak dapat tidak bila nak ada isnadur riwayah kena ada guru syekh sanad. Dia terima ilmu usuluddin. Syekh suruh lagu ni kok mana? Mari siapa dia syarah ke dia lagu ni. Syekh dia mengaji daripada siapalah kepada orang panggil pencetus mula-mula ilmu ni. Siapa dia? Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Gitu. Tu. Sabit penting. Tu kita Al-Azhar Asy-Syarif. Penting 3 tadi. Sanad riwayah, sanad dirayah, sanad tazkiyah. 3. Lepas tu rukun ilmu mesti syekh, tilmiz, murid. Murid. Lepas tu kita kena ada. Lepas tu manhaj dia sendiri, manhaj dalam pengajian. Lepas tu suasana pengajian. 5 perkara. Kata Syekh Ali Jumaah radhiyallahu taala anhu, hafizahullah taala. Habis itu. Jadi terkandung tambah ta'imeh tu. Terkandung tambah ta'imeh tu dalam berapa dalam 2 kalimah tauhid. Kalimah yang apabila kita sebut dia tu nyata tauhid kita. Idhafa'il bayan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana apa dilalah iltizam terkandung segala tambah ta'imeh dalam 2 kalimah tadi tu. Lazim bila kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sifat 20 heti selalu dah dalam tu. Bukan suruh bila dah, suruh heti. 3 tu terheret heti, automatik lazim. Tersilau lagi. Sabit ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada ilmu dia reti, dia pacak. Lain daripada orang tak mengaji sebut la ilaha illallah tu. Sebut la ilaha illallah sama lah, tapi tak berisi. Hak ni sebut tapi berisi. Buat dia tahu dalam la ilaha illallah ada tambatan yang bila ditambah tambatan tu jadi kejap iman dia. Dia reti so. Tu. B.
Kerana makna ilak mana ni? Kerana apa mengandung tu? Ilak pada mengandung. Kerana apa mengandung tikai tu terheret reti, terlazim reti. Lazim daripada sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terheret mari, terkandung mari. Dan ni lazim daripada tu mari tu tambah email tu kerana makna lafaz Tuhan itu, lafaz Tuhan ni kita sebut Tuhan tu. Tuhan terjemuh daripada ilah atau Rabb. Apa makna dia? Apa orang panggil takrif dia ya? Tupanan. Tupanan. Tupes. Yang orang panggil luruh pada kecek. Lain daripada kitab-kitab. Belum daripada pada pada ni maknanya orang mujaddid lah kalau kita kata di kalangan orang Jawi dalam ilmu usuluddin. Tak ada lagi dalam kitab-kitab usuluddin Jawi mana pun terjemuh Tuhan itu pendek. Ada kitab baku rasa. Kitab pada tu pandai. Tuhan ni tu pandai dia kata. Tu pandai. Kenapa? Kerana ambil daripada makna Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan ni tak berajak lepas sebuah sebi daripada selain daripada dia dah ni. Tuhan tak berajak gapo-gapo lain daripada dia, tak boleh lepas dengan dia. Reti situ Tuhan ni tu pandai. Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah tepat tu Samad ni. Allazi yusmidu ma siwahu ilaih. Tu. Maknanya Allah, yang mana zat dia tu zat yang ditumpang oleh yang lain daripada dia kepada dia. Ambil situ dah boleh jadi. Allahus Samad. Makna Allah tu pandai. Apa? Zat dia tak berajak gapo-gapo. Apa tak berajak gapo-gapo? Lepas sebuah serbi daripada moga lain. Moga lain daripada dia. Lain daripada dia. Masih Allah. Lain daripada dia tu tak berajak dia. Lepas. Lepas. Lain daripada dia tu tak berajak dia. Tak lepas nak pula dengan dia. Jadi dua. Istighna'u an kulli ma siwahu wa iftiqar. Wa iftiqaru waftiqaru ma siwahu ilaih, waftiqaru an kulli ma adahu. Itu balik dua dah. Dia tak berajak terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan barang yang lain dia tu berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Tu tak berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Berhajat tu sendiri tu sifat makhluk, bukan sifat Allah dah. Cuma tak sambung pada kecek. Kadang-kadang dia kata sifat ketuhanan, iftiqar sifat kita, sifat Tuhan tu ilaih. Kena ni iftiqaru ilaih tu berhajat kepadanya, tu orang panggil sifat Tuhan. Adapun iftiqar saja tu sifat makhluk, fakir. Adapun sifat Tuhan iftiqaru ilaih, berhajat kepadanya, tu sifat Tuhan. Ni yang lain daripada dia tak boleh lepas dengan dia, tu orang panggil sifat Tuhan. Dia tak berhajat gapo-gapo, muka lain tak boleh lepas dengan dia. Tu lafaz Tuhan. Kerana makna lafaz Tuhan, makna ni ni bukan orang panggil terjemah tak. Makna lafaz Tuhan kita sebut Tuhan tu gapo dia makna tupanan. Tempat tumpuan, tupane. Tupe, tupue, tujue. Boleh tak? Tepat tuju Tuhan. Tepat tuju, tepat tupe. Tu. Rupa lah kan? Erti tu pandai tu. Aku tak faham. Habis dia terjemah. Dia tafsir pula situ. Apa tu pandai yang murak sini? Bukan duk gato dengan makna gato hissi ni bukan. Tu ni. Gato hissi, gato baju tu hair bukan. Dah. Tu pandai situ mana kan? Yang ditubankan dia yang mana Allah Tuhan tu pada apa-apa perkara, tak kira segala perkara. Segala perkara tu dia lah tempat kita tupai, tempat kita tuju, tempat kita tumpu, tempat kita tupai, tempat kita tumpu, tempat kita tuju, dia Allah.
Tak ada hak lain. Tu. Bapa dia boleh kata Tuhan tu pandai. Tu kerana dia reti kaedah tu. Ni. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum di atas sesuatu tu. Nak kata Tuhan tu gapo dia? Mesti tasawuf forok dia dulu. Sabit muson ni kita tasawuf forok dia tu. Tuhan ni pesing dia ada mesti. Kalau dia tu tak ada ataupun ada dia tu tak mesti, apa kita tak ada kita tak mesti. Ada ni, boleh ada boleh tak ada. Mungkin wujud ya kita. Ada pun wajib wujud ni Allah. Jadi kalau Allah Taala tidak wajib wujud, orang tak ikut kehendak dia. Orang tak tupu dia. Bila orang tak tupu dia bukan tu. Lepas tu fikir lagi, tasawur lagi. Pas kalau tu ni pula. Nah, Facebook keso banyak dan ni banyak berbeza tu Jadi bukan zat dia duk tupu. Zat lain pada dia duk tupu juga. Kalau gitu mesti tu ni berbeza dia ada. Bila duk tasawur forok dia gini, retilah hukmu 'ala syai'. Sabit tu orang panggil kaedah tu. Dah. Kaedah tu. Hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Sabit dia boleh kata Tuhan tu pandai. Kecek rekah lah. Tapi nak boleh kata Tuhan tu ialah tu pandai, dihukum kata Tuhan tu ialah tu pandai tu. Dia tasawur habis dah. Tasawur habis dah. Benda hak lazim bagi Tuhan gapo gitu gini, reti kata Tuhan tu pandai. Tuju tepat tupu, tepat tuju. Tu. Yang ditupankan dia Allah pada apa-apa perkara bagi tiap-tiap yang lain daripada Allah. Tu makna tu pandai. Apa? Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada Tuhan tu. Apa makna? Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada Tuhan. Erti yang terkaya tu. Yang tiada menupankan yang lain, dia tak menupai ke orang lain. Kau tu. Sabit dia kata Tuhan tu pandai. Sebab dia tak menupai orang lain. Kerana dia tak menupai orang lain. Orang lain tu menupai dia. Dia tak tuju orang lain. Orang lain tu tuju dia. Tu dia tak tupai orang lain. Orang lain tu tupai dia. Dia tak tuju orang lain. Orang lain tu tuju dia. Tu. Sabit tu dia kata Tuhan tu pandai, mudah kecil. Sepatutnya Tuhan ni dia tu pandai. Nak boleh kata Tuhan tu pandai, dia tasawuf habis dah tu. Tasawuf habis dah. Kenapa? Kerana zat Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya. Apa makna yang terkaya? Yakni ertinya yang tiada menupankan yang lain. Dia tak tupai orang lain. Tu. Sabit bila dia tak tupai orang lain, dia tu pandai. Dia tempat kita tupai. Dia tak tupai orang lain. Tu. Ada yang kata reko-reko ni. Ta'rif Tuhan istighnahu an kulli ma siwahu wa iftiqaru ma siwahu ilaih wa iftiqaru an kulli ma adahu ni. Reko-reko ulama. Bukan reko-reko dah. Ulama ambil di Quran. Ambil di Quran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Tu apa? Hei manusia, antumul fuqara'u ilallah. Mu semua tak boleh lepas dengan Allah. Wallahu huwal ghani. Allah Taala yang terkaya. Mana Allah Taala lepas sebuah sebi daripadamu. Allah Taala tak berajak apa-apa. Ambil di Quran ilmu ni. Ambil di Quran. Bukan reka-reka ulama dah. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Ada tak ada ni? Allah Taala tu yang terkaya, mana tak berajak apa-apa. Wa antumul fuqara, semua ni tak boleh lepas dengan Allah. Tu. Ambil di ayat Quran tu, mari reti kata Tuhan ni mesti tertipu dua kali dia. Apa? Tak berajak apa-apa, lain daripada dia tak boleh lepas dengan dia. Tu Tuhan. Pas mari pula pada kacak reka lagi. Tuhan ni dia. Tu pandai dia ya. Reka lagi. Tu pandai. Buat apa tu pandai? Muka tak berajak apa-apa. Dia tak berajak.
Maknanya tak menopel ke orang lain. Dia tak menopel orang lain, dia tu pandai. Orang lain topel dia. Lagu tu. Oh, yang bahagi mari dia tu ni benda tolok benarnya. Habis. Dan tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan sekali-kali. Dan tiada terhenti dan tiada terhenti mana tak lepas gitu. Dan tiada terhenti mana tak lepas. Tak lepas, tak boleh lepas atas yang lain daripada Allah ni. Tak lepas kau lain daripada Allah ni. Tak lepas tu kau pada apa-apa kelakuan, tiap-tiap kelakuan, walaupun gerak sikit pun, walau sebutir zarah kali pun, dan walau sorak bulu roma kali pun, tak lepas sekali-kali. Tu. Tak terhenti mana tak lepas. Tak lepas daripada Allah sikit pun, sekali-kali makna sikit pun. Dan tiada nampak, tak nampak, tak ceroh dia kata, dan tiada dibenar pada fikir akal bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lain daripada dirinya Allah, itu melainkan zat Allah ni masuk dia nak bahas ta'rif zat, sifat, jirim dan arab. Sini nak uti beza zat, sifat, jirim, arab. Reti istilah dalam ilmu usuluddin. Kalau tak reti empat istilah tu, jadi payah orang panggil kita nak reti ilmu usuluddin. Gapo dia zat, gapo dia sifat, gapo dia jirim, gapo dia arab. Nak lakoh pergi jauh lagi, lakoh gilah dalam orang panggil benda-benda hak lazim bagi Arab. Sembilan lakoh dah ni. Benda-benda hak lazim bagi Arab dalam ilmu maqulatul asyar. Tapi tipak tu pada dah. Zat ni bergapo, sifat ni bergapo, jirim ni bergapo, Arab ni bergapo. Jangan bituk kayangan. Tu jangan bituk kayangan. Kalau itlaq zat tentu pada Allah. Tapi kalau makhluk, kalau jirim boleh panggil zat, boleh panggil jirim. Kalau itlaq zat, kena zat Allah dah. Tapi kalau panggil jirim, boleh panggil zat. Ni. Kenapa? Kerana nanti semula, insya-Allah. Lalu dia kata sininya, mana weh? Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada fikir akal bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lain, yakni daripada dirinya Allah, itu melainkan zat, ini zat Allah. Dan iaitu zat tu benda yang ada sendiri-dirinya, tiada bertakuk pada suatu yang tidak dapat tiada daripada bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada sebelah sifat. Panjang ya kecil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد